Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Lama sudah tidak berkuda di tanah datar. Lama juga kita tak berjumpa. Para perwakilan sekalian, apa khabar? Bagus. Saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin Amiruddin, pengerusi tetap. Yang amat berhormat Datuk Sri Ismail bin Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Naib Presiden. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Haji Mahathir bin Khalid. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden UMNO Malaysia. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan kepimpinannya. Yang berbahagia Datuk Zahidah binti Zarik Han, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan kepimpinannya. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, Bendahari UMNO Malaysia. Ini kena sebut ni, duit banyak kat dia. Yang berbahagia Saudara Syahril Sofian bin Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Ahli-ahli majlis kerja tertinggi, yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Immediate Past President. Kepimpinan sayap-sayap daripada komponen Barisan Nasional dan juga Friends of BN, Dev jemputan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam ni. Lagi satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan sebagai ahli UMNO, iaitu Perhimpunan Agung tahunan parti kita yang tertangguh-tangguh mesyuarat bahagiannya dan Perhimpunan Agungnya. Kerana disebabkan semua kita tahu bahawa pandemik COVID melanda dunia dan negara kita tidak ketinggalan. Malam ini kita dapat mengadakan majlis peresmian wanita, pemuda dan puteri. Besok sayap-sayap akan bermesyuarat. Hari Jumaat kita akan ada kita punya Perhimpunan Agung sehingga hari Sabtu. Alhamdulillah tahun ini kita dapat memanggil semua perwakilan datang ke sini. Tidak lagi macam tahun lepas. Kerana SOP yang dibuat tahun lepas amat ketat dan kita tidak dapat memenuhi SOP yang dikenakan kepada kita. Maka kita sebagai parti yang telah pun lama menghormati perundangan negara, kita cuma memanggil ketua dan juga naib-naib ketua dan yang lain-lain. Tak dapat nak panggil semua dan kita mengadakan mesyuarat secara hybrid. Tak sedap mesyuarat secara hybrid ni. Dia kena ramai-ramai datang sini. UMNO ni, dia kalau separuh kat kampung, separuh kat Pekan, separuh kat PWTC, dia kurang dia sikit. Jadi hari ini, selamat datang semua warga UMNO, wanita, pemuda dan puteri ke PWTC. Ya? Alhamdulillah, kita datang ke sini dengan suatu perasaan yang amat kita sukacita. Kita dah menang PRN Melaka dan kita repeat menang di Johor pada 2 hari lepas. Walaupun banyak orang kata susah nak menang, tetapi kita menang, Alhamdulillah. Ada pula orang kata kita menang ni kerana orang tak datang. A win is a win. You lose. Lose mean you kalah lah. Apa nak cakap? UMNO keluarkan kita punya pengundi. You, orang you tak nak keluar tu you punya pasal lah kan.
Kan? Apa pula kata 53% saja UMNO ni menang sebab tak ramai keluar. Kalau nak menang, keluarkanlah you punya pengundi. Kan? Ada pula macam tu, ni macam main tenteng, main cenekeh lah orang kata kan. Orang sembilan kata cenekeh lah kan. Tak ada. Nak menang, keluarkan pengundi masing-masing. Terimalah. Kan? Kami dulu terima, kita kalah 2018, kita terima. Tak ada pun kata matahari tak terbit, laut tak pasang. Kan? Betul tak? Ini macam budak-budak. Memang budak-budak pun. Jadi saudara saya sekalian, alhamdulillah. Kita menang tempur, medan tempur, PRK, PRN kita menang. Tetapi ada medan tempur yang lebih besar, peperangan sebenar. Itu keutamaan kita. Jadi jangan lupa, jangan alpa. Jangan kita dah selesa dan kita terbuai dengan segala yang kita telah capai selama ini. Kerana pencapaian yang sebenar yang nak kita dapatkan, pencapaian sebenar yang nak kita tuju ialah semasa PRU nanti. Semasa nanti parlimen dibubarkan dengan izin Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Ini kena saya bagi tahu. Minta juga sih, bukan kita yang berkuasa. Yang amat berhormat pada menteri yang akan menasihatkan Tuanku Agong, ya. Barulah Agong setuju ataupun tidak. Kita mesti duduk dulu baru berlunjur. Jangan terus berlunjur nanti berdebum jatuh. Ya. Betul tak? Kan? Itu sebabnya adat Melayu ni, adat kita orang Melayu ada adat merisik. Merisik dulu. Jangan terus hantar cincin tunang. Hantar cincin tunang orang tolak malu. Merisik dulu. Anak pakcik dah dago dah. Boleh tak kami masuk nak menyunting bunga di taman? Kalau ya, barulah bawa rombongan, bawa tepak sirih. Baru diterima dengan senang hati. Ini seterus-terus-terjun, dia tak sudi, balik bawa tepak sirih kosong. Malu. Jadi buat elok proses yang baik. UMNO ni parti dah matang. Parti yang telah lama. Parti yang tertua dalam negara kita, insya-Allah. Ya? Jadi saudara saya sekalian, para perwakilan, tuan-tuan, saudara-saudari perwakilan yang saya hormati sekalian. Kita berhimpun kali ini dalam kedudukan negara dan bangsa masih terus terhimpit dengan segala pancaroba yang sangat luar biasa tu. Ya. Kita terus bergelut dengan pandemik, entah bila akan berakhir. Kedudukan politik dan ekonomi masih tidak begitu memberansangkan. Dan kita sangat bersedih dan berduka cita dengan kehilangan nyawa dan harta benda akibat banjir mega melanda negara sejak kebelakangan ini serta korban pandemik COVID-19 yang menjangkau puluhan ribu. Mari kita ambil kesempatan ini untuk merakamkan juga penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada semua petugas barisan hadapan, sukarelawan dan semua pihak yang telah melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa 2 tahun ini. Semoga Allah mengurniakan ganjaran paling besar kepada mereka. Termasuklah wanita UMNO kita, pemuda kita dan puteri kita yang bertungkus lumus. UMNO terus membela rakyat. Bagi negara sederhana seperti Malaysia, dianggarkan bahawa kita telah kehilangan hampir sedekat nilai pembangunan, kemajuan. Segala pencapaian kita selama ini lenyap dan merudum disebabkan oleh pandemik 19 ini. Kita telah kehilangan status quo dari segala segi. Saiz kelas menengah dan menengah atas juga telah berubah. Ramai yang telah terjerumus ke dalam kelompok yang lebih bawah. Pertambahan kadar kemiskinan adalah pada tahap yang sangat membimbangkan. Tidak ada lagi bottom 40 sekarang ni, tetapi dah jadi bottom 60, bottom 60. Yang paling terpukul adalah bangsa kita, bangsa Melayu. Usahawan Bumiputera termasuk perusahaan kecil dan sederhana berdepan dengan kegagalan dan ramai yang dah muflis pun. Pemilikan equity korporat kita menurun. Wang simpanan persaraan semakin menyusut. Terima kasihlah yang amat berhormat kepada Menteri. Tadi petang bagakan kita punya Citra. Banyak yang lega. Apa lambat sangat declare?
Sampai dapat hari ini dah. Tapi tak apalah, dapat ini dapat timbul balik. Ramai yang timbul. Thank you very much, Perdana Menteri. Ya. Pengangguran Bumiputera meningkat kepada 4.5% pada suku tahun berakhir 2021. Graduan Bumiputera pula semakin ramai yang menganggur. Ramai yang terpaksa bekerja di bawah kelayakan akademik mereka ataupun underemployment. Semua kekhusutan ini, saudara sekalian, sangat mengesan dan membimbangkan kita. UMNO yang berikrar sebagai pembela orang Melayu tidak boleh sekadar berpeluk tubuh. Melihat semua ini membunuh masa depan bangsa sendiri. Sebagai parti teras bangsa Melayu, kemaslahatan orang Melayu adalah kemaslahatan UMNO juga. Kemerosotan orang Melayu adalah kemerosotan UMNO. Jadi mari kita renung bersama bagaimana harus orang Melayu mendepani semua masalah ini. Adakah orang Melayu sedar bahawa antara punca masalah ini ialah apabila mereka telah kehilangan kekuatan politik. Apatah lagi bila orang Melayu secara besar-besaran menolak UMNO pada tahun 2018. Kemarahan mereka memuncak. Saudara-saudari perwakilan sekalian, kita jangan hidup dalam penafian. Semua tindakan tersebut telah menjerumuskan UMNO ke kelemahan yang sangat parah. Tewas dan hilang segala kuasa. Sehingga kini, di sebalik kemenangan besar dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor, UMNO sebenarnya belum pulih sepenuhnya daripada hukuman keras bangsa Melayu terhadapnya. Sesungguhnya, penolakan orang Melayu terhadap UMNO telah mendatangkan dua kesan yang sangat penting. Pertama, ia melemahkan UMNO. Malah menyebabkan politik orang Melayu menjadi sangat berkecamuk dan bercempera. Kedua, kedudukan sosial dan ekonomi orang Melayu meruncing sangat. Kita jangan lupa, jangan sekali-kali kita lupa. Sewaktu PH memerintah negara ini, banyak dasar yang diperkenalkan bertentangan dengan kepentingan bangsa Melayu. Kedudukan orang Melayu meleset sehingga akhirnya setelah 22 bulan, orang Melayu sedar bahawa PH tidak boleh menjadi wakil yang dipercayai dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan agama. Mereka hanya pandai mengabur mata setengah kita. Antaranya, kononnya gaji imam dan peruntukan Majlis Agama Islam akan dinaikkan. Tetapi semua itu penuh muslihat, ibarat diberi secupak, diambilnya segantang. Justru saya menyarankan bahawa telah tiba masanya untuk orang Melayu dan UMNO kembali berpaut dan bertaut, menaungi satu sama lain. Jangan kita nafikan orang Melayu perlukan kekuatan politik melalui parti politik yang dominan, yang ideologinya adalah nasionalisme Melayu dan perjuangan Islamnya adalah bersifat berkemajuan. Yang nyatanya juga, UMNO sangat memerlukan dukungan bangsa Melayu. Tergalas di pundak UMNO tanggungjawab melindungi bangsa, menjadi jurucakap bangsa dan mencari pencerahan untuk bangsa. Mari kita sama-sama mengingati bahawasanya hubungan UMNO dan bangsa Melayu mesti menjadi lebih konstruktif dan bererti. Orang Melayu mendakap UMNO sebagai wadah politik dan UMNO pula akan mendakap perjuangan bangsa dan agama dengan iltizam sesuai zaman perubahan citra bangsa Melayu dan semasanya. Perwakilan yang saya kasihi sekalian, jangan kita lupa, UMNO memiliki potensi besar, pengalaman sejarah yang panjang, dan model sosial yang handal untuk memberi solusi kepada kemelut orang Melayu hadapi waktu ini. Dalam pada itu, UMNO juga tidak lari dari masalah dalaman. Ini saya nak cakaplah ya. Ini adalah lumrah pergerakan politik. Sedangkan lidah lagikan tergigit, ini kan pula pergerakan politik dengan jutaan dukungan ahli. Jadi tergigit sikit tu tak apalah ya. Janganlah kita kesah sangat. Namun ia tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, ia akan menyekat UMNO dari menjelmakan potensi besar yang dimilikinya untuk menjadi suara politik sebenar bangsa Melayu.
Malangnya bukan kita yang tak tahu. Antara kita, ada yang sangat gemar mencatur perpecahan dalaman UMNO. Sehingga muncul